yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dari laporan PDRM, semalam 7 April, PDRM bersama dengan ATM telah mengadakan sebanyak 758 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 441,893 kenderaan. Sebanyak 35,263 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dan sebanyak 5,580 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menahan seramai 454 individu di sekatan jalan raya dan rondaan PDRM kerana melanggar PKP. Jumlah yang ditangkap semalam meningkat berbanding dengan 403 tangkapan sebelumnya, iaitu peningkatan kepada 13%. Kita dimaklumkan oleh PDRM bahawa PDRM tidak lagi berkompromi sedikit pun dengan sesiapa yang engkar kepada perintah yang dikeluarkan. Jadi tindakan lebih tegas telah dilaksanakan oleh PDRM bagi memastikan tiada pelanggaran perintah akan berlaku. Jadi saya harap rakyat kita patuhlah kepada setiap arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, kerana jika tidak mereka akan dikenakan tindakan oleh pihak polis dan sebagainya. Daripada 454 individu yang ditahan semalam, jumlah yang direman adalah seramai 380 individu dan dijamin adalah seramai 74 individu. Seramai 630 individu telah pun dituduh di mahkamah semalam. Sehingga 7 April, tangkapan yang engkar kepada PKP adalah seramai 6,905 individu. Jadi ianya terus meningkat. Sanitasi awam terus dilaksanakan bagi memastikan kita dapat mengurangkan penularan COVID-19 ini. Sejak 30 Mac 2020, KPKT telah melaksanakan 807 operasi sanitasi di 86 zon, termasuk 21 zon merah dan 18 zon jingga. Semalam, 7 April, sebanyak 141 operasi sanitasi meliputi 54 zon di 12 negeri, termasuk 39 kawasan di Johor dan 27 kawasan di Melaka. Kawasan yang turut di Nyah Cemar adalah 621 bangunan kerajaan dan 370 tempat awam. Sebanyak 10 projek perumahan rakyat ataupun PPR yang melibatkan 12,459 unit rumah telah pun di Nyah Cemar dan sebanyak 14 PPR di dalam proses Nyah Cemar yang melibatkan 19,342 rumah. Semalam saya $24.62 juta topeng muka sedang dalam proses pengedaran oleh angkat APM yang diedarkan ke pusat ataupun MKN negeri-negeri dan yang seterusnya akan diedarkan ke daerah-daerah melalui pusat jawatan kuasa pengurusan bencana daerah. Daripada jawatan kuasa pengurusan bencana daerah, topeng muka tersebut akan diagihkan
rumah ke rumah melalui petugas barisan hadapan di daerah-daerah. Bagi Sabah dan Sarawak, topeng muka ke Sabah, Sarawak dan Labuan akan dihantar oleh TUDM, penerbangan khas TUDM pada hari Jumaat ini. Jadi selepas itu akan diagihkan ke peringkat daerah dan seterusnya ke rumah. Mengenai tabung COVID-19 yang saya juga janji semalam untuk umumkan, pertamanya kerajaan amat berterima kasih kepada orang ramai dan juga sektor korporat yang telah pun memberikan sumbangan kepada tabung COVID-19 ini. Setakat 7 April 2020, tabung COVID-19 telah pun menerima sumbangan wang tunai sebanyak 22.66 juta ringgit. Daripada jumlah itu, Yayasan Kebajikan Negara ataupun YKN telah menerima sebanyak 5.68 juta ringgit bagi fasa pertama untuk pembelian bantuan keperluan harian kepada mereka yang terjejas akibat COVID-19, terutamanya di kawasan-kawasan di bawah PKPD, iaitu PKP yang diperketatkan. Bagi fasa 2, 9.06 juta diperuntukkan yang akan disalurkan ke Kementerian Wanita dan Keluarga dan juga YKN untuk meningkatkan kemampuan pengagihan bantuan ini. Selain daripada tabung rasmi yang diwujudkan oleh kerajaan, iaitu tabung COVID-19, ramai rakyat Malaysia yang prihatin kepada mereka yang memerlukan bantuan, termasuk memberi juga sumbangan berupa topeng muka dan berbagai-bagai lagi, termasuk PPE dan sebagainya. Dan oleh itu, banyak tabung-tabung telah pun diwujudkan. Kita berterima kasih kerana ramai yang terlibat mewujudkan tabung-tabung seperti ini bagi membantu. Walaupun pihak kerajaan mencadangkan supaya setiap tabung tersebut didaftarkan, kerana Kementerian Kewangan telah pun mengumumkan bahawa penyumbang-penyumbang akan diberikan insentif untuk pengecualian cukai. Jadi kita harap mereka daftarkan, mereka laporkan kepada Kementerian Kewangan supaya pengecualian cukai dapat mereka nikmati dari segi faedah tersebut. Semalam seperti kita maklum bahawa PKPD keempat telah pun kita umumkan, iaitu di Selangor Mansion dan bangunan Selangor Malayan Mansion di Jalan Masjid India. Ramai yang bertanya dan menjadikan isu tentang sumbangan makanan kepada mereka. Ya. Untuk makluman semua, 97% daripada penghuni di kedua-dua premis tersebut adalah warga asing. Saya dah umumkan secara jelas beberapa hari yang lepas bahawa warga asing yang berada di dalam negara kita adalah di bawah tanggungjawab kedutaan asing. Jadi dari segi PKPD 2 ni, ianya melibatkan hampir keseluruhannya warga asing. Jadi kita juga memaklumkan kepada pejabat kedutaan mereka supaya mengambil tanggungjawab ini bagi membantu rakyat mereka yang berada di dua premis tersebut. Kita dimaklumkan tadi di dalam mesyuarat kabinet bahawa Kementerian Luar telah pun memaklumkan kepada kedutaan-kedutaan asing tersebut supaya mengambil tanggungjawab dari segi kebajikan rakyat mereka. Walau bagaimanapun, kita memberikan alternatif kepada rakyat ataupun mereka yang tinggal di dua bangunan ini
iaitu supaya mereka boleh melalui pusat operasi yang diwujudkan di mansion tersebut, di kawasan bangunan tersebut, untuk membantu mereka di dalam pembelian makanan. Kalau mereka memerlukan makanan, mereka boleh menghubungi pusat operasi di dalam kawasan bangunan tersebut supaya membelikan makanan dan diletakkan di tempat yang khusus untuk mereka ambil, tetapi mereka perlu membayarnya sendiri. Jadi mereka bayar sendiri setiap keperluan yang mereka perlukan dan kita boleh bantu dari segi pembelian apa yang diperlukan oleh mereka. Dari segi pusat kuarantin, setakat 7 April 2020, sebanyak 127 pusat kuarantin termasuk 12 hotel telah pun beroperasi, di mana 8,153 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 697 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air. Seramai 679 telah pun dikuarantin wajib manakala 18 individu dihantar ke hospital. Jadi walaupun kita kata semua wajib dikuarantin, tetapi mereka yang bergejala seperti mempunyai seperti batuk-batuk, sesama dan sebagainya yang kita anggap bergejala terus akan dihantar ke hospital. Isu yang timbul dari segi pusat kuarantin ini ialah mengenai hotel. Yang kononnya keluar berita semalam bahawa tidak ada kesepakatan ataupun persetujuan di antara pengusaha hotel dengan pihak NADMA ataupun Kementerian Pelancongan mengenai rate yang ditetapkan 150 tersebut, yang mungkin menyebabkan kebimbangan daripada family mereka yang dikuarantin tersebut, takut mereka kena bayar lebihan daripada 150 tersebut. Sebenarnya berita itu tidak benar sama sekali, kerana seperti yang saya sebutkan tadi bahawa hotel-hotel yang berdaftar sebagai pusat kuarantin dan diwartakan, kita telah pun mencapai persetujuan bahawa rate mereka, kadar sewa mereka beserta makanan dan minuman adalah RM150 sahaja. Ini telah pun dipersetujui. Jadi tidak timbul bahawa mereka akan di-charge ekstra dan sebagainya, tidak timbul kerana telah pun dipersetujui. Jadi bermakna takkan timbul isu lain selain daripada itu, dan sebenarnya hotel-hotel yang berdaftar telah pun tahu tentang perkara ini. Ramai juga yang mempersoalkan kenapa ada hotel 5 bintang dan sebagainya. Saya pun dah perjelaskan semalam. Tetapi ada yang mengatakan bahawa hotel yang 150 tu ada yang bintangnya lebih besar ataupun keselesaiannya berbeza. Kita sudah pun menetapkan senarai hotel-hotel yang kita daftarkan, dan kita akan penuhkan hotel tersebut satu persatu. Jadi bermakna hari ini katakan ada 1,000 yang masuk, kita akan masukkan mereka di hotel-hotel tersebut yang kita telah pun senaraikan. Kalau dah penuh, kita akan pergi kepada next hotel. Jadi soal bagaimana hotel itu dan sebagainya, saya percaya dari segi bilik dan sebagainya itu maknanya terpulang kepada hotel tersebut. Mungkin yang hotel A lebih baik pada hotel B atau hotel C lebih baik. Itu kita tidak ambil kira dari segi itu, kerana kita hanya hantar kepada hotel yang telah didaftarkan, dan kita akan first come first serve lah. Kalau A ni dulu 500, kita masuk dia. Kalau A maksimum 500, kita ada 1,000, dan next 500 kita akan pergi kepada hotel yang satu lagi. Dan kita tidak pilih dari segi bilik macam mana dan sebagainya. Begitu juga dengan 5 star. Saya dah kata mereka bayar sendiri, tetapi jika ada apa-apa yang mereka tidak puas hati dari segi hotel tersebut, buat aduan terus kepada pengurusan hotel tersebut. Seperti biasa,
Kalau ada isu yang berkaitan dengan bilik dan sebagainya, mungkin makan tak sedap dan sebagainya seperti yang disebutkan, itu boleh mengadu terus kepada hotel yang berkaitan. Bukan mengadu di dalam media sosial dan sebagainya. Mengadu terus kepada hotel yang berkaitan. Saudara-saudara sekalian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin ada peringkat awalnya tempat-tempat yang digambarkan sebagai tidak sesuai dan sebagainya. Semua tempat yang digambarkan dan ditular dalam media sosial telah pun selesai kerana mereka telah pun dipindahkan. Termasuk yang terbaru semalam, kononnya di Johor, mereka tidur dalam dom dan sebagainya. Jadi mereka hanya sementara waktu kerana kehadiran yang ramai yang balik daripada Singapura melalui tambak Johor dan sebagainya, yang tidak boleh kita rancangkan seperti yang balik daripada luar negara melalui pesawat. Melalui pesawat kita tahu berapa jumlahnya satu hari kerana kita ada flight schedule dan sebagainya. Tapi yang balik dengan motorbike dan sebagainya, sebelum 3 hari bulan kita buat tidak benarkan sesiapa balik dan wajib di kuarantin. Ramai dah balik 2 hari bulan dan sebagainya. Jadi serentak balik, maka kita letakkan tempat transit seperti yang ditularkan semalam. Itu merupakan tempat transit, tetapi mereka telah pun dipindahkan ke hotel-hotel dan sebagainya. Di Johor, kalau tak silap saya, ada 14 hotel yang telah pun kita kenal pasti. Jadi mereka dipindahkan ke situ. Dan pusat-pusat kuarantin di negeri-negeri sebenarnya ditentukan, dipilih dan ditentukan, dicadangkan dan ditentukan oleh negeri-negeri yang berkaitan. Jadi setakat hari ini kita ada tambahan lagi dari segi jumlah hotel. Sekarang ni kita sudah ada 112 hotel yang tersenarai di dalam pusat kuarantin yang kita wartakan ada 112 keseluruhannya yang masuk dalam senarai, dan daripada 112 67 hotel telah pun diwartakan. Jadi semakin banyak hotel yang kita wartakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan sebenarnya ingin memberikan tempat yang terbaik untuk rakyat kita. Walaupun mereka di kuarantin. Kuarantin ni bukan pilihan. Kerana kalau boleh semuanya nak balik ke rumah untuk tinggal di rumah masing-masing. Tetapi kita oleh kerana prosedur kita tidak mahu menambahkan imported cases yang seperti di negara lain. Yang balik daripada luar yang menyebabkan berlakunya peningkatan COVID-19 positif ini. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, untuk menyelamatkan negara kita daripada penularan yang mendadak dan sebagainya, maka kita letakkan mereka secara wajib di pusat-pusat kuarantin. Dan kita tahu mereka tiada pilihan, terpaksa letakkan di pusat kuarantin. Sebab itu kajian cuba memberikan tempat yang terbaik bagi mereka. Walaupun mereka terpaksa tinggal di kuarantin, tapi kita cuba memberikan keselesaan yang terbaik kepada rakyat kita. Saya percaya setiap orang boleh membezakan antara negara kita, pusat kuarantin negara kita dengan negara-negara luar yang lain. Kita tengok di dalam media sosial dan sebagainya, ada tempat yang terpaksa tidur di lantai dan sebagainya, berkumpul berhimpit di tempat yang ramai dan sebagainya, sukar mendapat makanan dan sebagainya, terpaksa beli di luar dan sebagainya. Negara kita, hotel, tempat yang terbaik, dan makanan pun disediakan, tidak timbul isu tidak dapat makan dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah yang terbaik untuk rakyat, supaya kita dapat menjamin keselesaan rakyat kita yang terpaksa dikuarantinkan. Kalau kita ingin bersyukur, kita boleh bandingkan dengan tempat-tempat lain yang jauh lebih teruk dari segi tempat kuarantin rakyat mereka sendiri. Kalau kita bandingkan dengan tempat yang berkurangan seperti itu, insya-Allah kita akan bersyukur dengan apa yang diberikan oleh kerajaan. Percayalah, kerajaan tidak akan membiarkan rakyat susah. Kita pasti akan memberikan keselesaan dan layanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini hari ke-7, ke-8, kita ada beberapa hari lagi sebelum PKP
kedua ini sampai tempohnya dan kita tidak tahu lagi apa yang akan berlaku selepas itu. Tetapi kita cubalah untuk mengurangkan penularan COVID-19 ini, kita putuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi dengan itu, patuhilah arahan daripada pihak berkuasa, pihak kerajaan, terus kekal tinggal di dalam rumah. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan? Datuk Seri Syamsiah daripada Bernama. Berkenaan dengan topeng, Datuk Seri, bila jangkaan agihan tu paling awal tu bila? Di mana? Topeng muka. Akan mula diagihkan tu seawalnya bila? And then soalan kedua berkenaan dengan perjanjian topeng muka dan ventilator daripada China. Adakah semua barang tu dah kita perolehi? Dan benarkah ada dakwaan mengatakan barang-barang tu sepatutnya sampai Malaysia tapi negara lain membida dulu dengan harga yang lebih tinggi, menyebabkan mereka dapat dulu? Ya, seperti saya sebut tadi, pengagihan telah pun berlaku. Ya, sedang dalam proses pengagihan, iaitu sampai ke negeri dan sampai ke daerah. Setengah tu dah sampai ke daerah pun. Ada setengah negeri itu dah sampai ke daerah. Ya, cuma ada setengah negeri itu macam Sabah Sarawak kita akan hantar, tapi yang lain-lain dah pun sampai ke peringkat daerah, cuma menunggu petugas barisan hadapan di daerah untuk mengagihkan kepada semua isi rumah. Dan saya nak tekankan di sini bahawa topeng yang diagihkan tersebut bukanlah topeng yang disumbangkan, tetapi ada semuanya dibeli oleh pihak kerajaan untuk rakyat. Ya. Datuk Seri, sekarang ni di Kuala Lumpur dah ada beberapa bangunan macam Malayan Mansion, Selangor Mansion dan juga Plaza City One yang kebanyakannya didiami oleh warga asing. Banyak lagi kawasan-kawasan di ibu negara yang didiami oleh warga asing, di Lebo Ampang misalnya, di Pudu. Jadi apakah tindakan kerajaan, langkah awal mungkin buat pengesanan awal walaupun kes mungkin tidak tinggi di kawasan tersebut? Keduanya tentang tabung tadi perlu didaftarkan ke mana Datuk Seri? Yang wujudkan tabung COVID-19 tu perlu didaftarkan kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Dan kawasan-kawasan di kawasan-kawasan lain memang pihak kita terus memantau. Pihak polis bersama dengan Kementerian Kesihatan terus memantau kawasan-kawasan lain, terutamanya di kawasan zon merah dan sebagainya. Jadi kita akan terus memantau dan dari segi apakah terdapat pesakit ataupun adakah terdapat virus apa nama kumpulan yang telah pun dijangkiti oleh COVID-19 ini akan ditentukan oleh Kementerian Kesihatan selepas pemantauan dilakukan. Datuk Seri, berkenaan dengan rakyat Singapura, rakyat kita yang bekerja dengan Singapura, semalam tular gambar yang mereka balik beramai-ramai. So sebelum ini dimaklumkan akan ada perbincangan G2G, difahamkan hari ini. So mungkin ada keputusan dari segi perkara itu. Saya pun dah berbincang sendiri dengan Menteri Kanan Singapura. Sebenarnya ada sedikit perbezaan dari segi SOP. Ya. Bagi Singapura, mereka kata mereka mengikut SOP WHO, iaitu mereka yang tidak bergejala tidak perlu membuat swab test. Sedangkan kita minta supaya swab test dilakukan kepada semua yang pulang ke negara kita. Yang telah pulang, mereka telah memberikan surat pelepasan. Sebab itu mereka yang pulang itu dikatakan bebas daripada COVID-19 dan sebagainya. Kerana mengikut SOP, mereka cuma melakukan dari segi saringan kesihatan biasa. Dan mereka ini telah pun ditempatkan di rumah untuk self quarantine. Tetapi kita masih tidak berpuas hati dengan apa yang dilakukan dan kita sedang pun berbincang dengan pihak Singapura supaya rakyat kita supaya dibenarkan untuk terus tinggal di Singapura
dan mereka menanggung dari segi tempat tinggal dan juga dari segi allowance harian untuk makan minum dan sebagainya. Saya telah pun memaklumkan kepada pihak Menteri Kanan Singapura, Mr. Teo, mengenai perkara ini. Walaupun seperti kita tahu, Singapura juga tidak berhak untuk menyekat rakyat kita yang ingin pulang. Jadi kita sedang akan berbincang dengan pihak Singapura supaya pihak majikan melaporkan berapa ramai rakyat Malaysia yang akan pulang daripada Singapura ke Malaysia, ke Johor lah terutamanya, sebab dia tak boleh balik ke Kelantan pula, dia jadi cross state, interstate kita tak benarkan, dia akan balik ke Johor, JB boleh. Jadi kita nak dapatkan maklumat yang jelas berapa sebenarnya yang akan pulang. Jadi kita minta Kementerian Sumber Manusia kita untuk berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia Singapura untuk mendapatkan senarai berapa jumlah rakyat kita yang akan pulang. Sebab semua yang pulang tu mesti akan melaporkan kepada majikan mereka bahawa mereka ingin pulang untuk bercuti dan sebagainya. Jadi tujuan kita mendapatkan senarai lengkap tersebut supaya kita boleh buat perancangan. Mungkin tidak boleh balik serentak 5,000 atau 10,000 satu hari, yang akan menyukarkan kita dari segi saringan di tempat kita dan sebagainya. Jadi kita pun minta kepada Kementerian Kesihatan, mana yang balik mesti dibuat swab test juga. Bila sampai ke Johor, mesti dibuat swab test untuk kita pastikan mereka benar-benar bersih dan tidak ada jangkitan COVID-19 ini. Jadi perkara itu masih akan dibincangkan oleh Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Luar akan terus berbincang supaya dapat kita uruskan dengan baik pekerja-pekerja kita yang ingin pulang daripada Singapura. Tetapi saya kalau boleh menasihatkan, lebih baik terus kekal di Singapura kerana mereka boleh meneruskan pekerjaan di Singapura kerana jaminan daripada Menteri Kanan Singapura bahawa mereka akan terus dibenarkan bekerja. Dan juga perjanjian kita yang awal iaitu menanggung makan minum dan juga tempat tinggal, mereka akan teruskan. Okey, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.